Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Pada hari ini, saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan subjek CT52 Falsafah dan Isu Semasa yang bertajuk bagaimana fake news menggugat epistemologi ilmu dalam kalangan para mahasiswa. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing yang terlibat dalam projek ini. Pertamanya, saya sendiri Nurfati Najah binti Rosman, dan nombor metrik saya 2022 899 308. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahana Afika binti Muhammad. Nombor metrik saya adalah 2022887048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Syazwani binti Muhammad Lais Muhammad dengan nombor kad metrik 2022470986. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurazi Karmila binti Lazarus, nombor metrik 2022663852. Sebelum pergi dengan lebih lanjut, saya akan memberi penerangan tentang topik kami yang bertajuk fake news menggugat epistemologi ilmu dalam kalangan mahasiswa. Pertama sekali, saya akan menerang tentang fake news. Fake news atau istilah dalam bahasa Melayunya, berita palsu merupakan satu maklumat yang direka untuk menutupi suatu maklumat yang sebenar. Pada era modernisasi ini, fake news lebih mudah tersebar luas, terutama disebabkan oleh penggunaan media sosial yang pelbagai seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Seterusnya, saya akan memberi penerangan tentang perkataan epistemologi. Epistemologi adalah salah satu perbincangan penting dalam falsafah yang membicarakan mengenai hakikat, maksud ilmu, sumber dan proses ilmu. Ia berasal daripada kata pinjaman bahasa Inggeris iaitu epistemologi, yang merupakan gabungan antara dua perkataan Yunani iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang membawa maksud kajian, ilmu, sains, perbincangan dan teori. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa epistemologi merupakan kajian tentang ilmu pengetahuan. Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengkaji punca-punca dan sebab berlakunya penyebaran fake news yang berlaku di dalam kalangan para mahasiswa yang semakin berluasa di Malaysia ini. Objektif kajian yang kedua adalah untuk mengetahui kesan-kesan yang akan terjadi akibat daripada penyebaran fake news yang berlaku di kalangan para mahasiswa ini yang menyebabkan timbul isu fitnah di kalangan para masyarakat. Objektif kajian terakhir ialah untuk mengkaji langkah-langkah dan cara-cara untuk mengatasi masalah penyebaran fake news ini. Saya akan menerangkan tentang punca-punca fake news menggugat epistemologi dalam kalangan mahasiswa. Antara punca-puncanya ialah penggunaan media sosial dalam dunia tanpa sepadan. Yang kedua, mudah terpedaya dengan berita-berita palsu. Yang ketiga, kurang didikan agama. Dan yang terakhir sekali ialah jarang menyertai kempen kesedaran mengenai ciri-ciri berita palsu. Bagi punca yang pertama iaitu penggunaan media sosial dalam dunia tanpa sepadan. Seperti yang kita tahu, penggunaan media sosial adalah salah satu perkara yang sering digunakan terutamanya dalam kalangan mahasiswa. Tambahan pula, peredaran zaman yang semakin canggih ini menjadikan medium pembelajaran juga berubah iaitu melalui internet. Seterusnya, faktor yang kedua, mudah terpedaya dengan berita palsu. Seperti yang kita tahu juga, penggunaan media sosial ini telah memudahkan segala berita mengenai politik, agama dan lain-lain. Tindakan tangkap layar yang tidak diketahui sumbernya menyebabkan penyebaran fitnah semakin berleluasa. Yang ketiga ialah kurang didikan agama juga merupakan salah satu faktor fake news menggugat epistemologi dalam kalangan mahasiswa. Hal ini demikian kerana orang yang beriman tidak akan mudah percaya dengan perkara-perkara yang tidak pasti kebenarannya. Sebagai umat Islam, kita hendaklah menjauhi dari perkara-perkara yang fitnah kerana fitnah merupakan salah satu dosa yang besar. Namun begitu, sikap acuh
acuh dan tidak acuh dari setengah pihak, misalnya mahasiswa, menyebabkan perkara ini menjadi satu isu yang susah dibendung. Akhir sekali, jarang menyertai kempen kesedaran mengenai ciri-ciri berita palsu. Bagi para mahasiswa, mungkin mereka menganggap anjuran kempen ini tidak penting, walhal perkara ini jelas sekali mempengaruhi hidup seseorang. Contohnya, para mahasiswa yang pantang mendengar berita sensasi kerana pasti laju saja jari mereka untuk berkongsikan berita itu tanpa mengetahui kebenarannya. Yang pertama, kesan daripada penyebaran fake news ini akan menyebabkan terpesunya akidah seseorang dan menyebabkan perpecahan kaum ataupun masyarakat. Yang kedua, penyebaran fake news ini juga akan mempengaruhi cara seseorang itu berfikir, bertindak dan untuk menyelesaikan konflik mereka tersendiri. Dan akhir sekali, kesan fake news ini akan menyumbang kepada kegiatan jenayah, kerusakan akhlak dan moral serta lain-lain juga. Kesan penyebaran fake news yang pertama ialah memesongkan akidah dan menyebabkan perpecahan. Umat Islam pada zaman ini banyak dikelirukan dengan bahan-bahan yang telah diselewengkan dengan memanipulasikan nas syarak. Ancaman akidah ini menjadi cabaran kepada umat Islam dan kerajaan untuk terus menerapkan prinsip ajaran tauhid yang sebenar dari masa ke masa. Sebagai contoh, para mahasiswa pada masa kini banyak dikelirukan oleh pelbagai jenis info-info berkaitan agama Islam, hukum serta syarak yang mereka peroleh daripada internet dan laman media sosial. Contoh isu yang paling sering terjadi adalah seperti isu haram dan halal sesuatu produk makanan atau minuman. Kesan fake news yang kedua akan mempengaruhi cara seseorang mahasiswa berfikir, bertindak dan menyelesaikan konflik. Media massa sedikit demi sedikit membawa masuk masyarakat ke suatu pola budaya baru dan perkara ini akan menentukan fikiran serta budaya perilaku seseorang mahasiswa. Tanpa disedari, media massa telah mengatur jadual hidup seseorang itu. Oleh itu, jika maklumat palsu yang negatif mempengaruhi fikiran manusia secara perlahan, ini akhirnya akan menyebabkan berlakunya pelbagai cara yang negatif untuk seseorang mahasiswa itu bertindak dan menyelesaikan konflik seperti memfitnah, bergaduh dan sebagainya. Sebagai contoh, penyebaran berita dan maklumat palsu tentang ketiadaan ubat dan bahayanya sesebuah vaksin itu yang bimbang dikandungi bahan yang berbahaya yang dapat menyembuhkan atau mencegah penyakit COVID-19 telah membimbangkan setiap lapisan masyarakat semasa isu penyakit COVID-19 ini berlaku. Kesan penyebaran fake news yang terakhir ialah akan menyumbang kepada kegiatan jenayah, keruntuhan moral dan akhlak serta menyumbang kepada gejala sosial. Ketiadaan undang-undang yang khusus dalam negara menyaring atau menekan penggunaan internet. Maka, kebebasan ini sebenarnya akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan mereka patut dikenakan hukuman setimpal mengikut undang-undang yang sedia ada. Oleh itu, kegiatan penyebaran fake news ini sememangnya sangat boleh mendorong dan menyumbang kepada kegiatan jenayah, kerusakan moral dan akhlak serta gejala sosial dalam kalangan para mahasiswa oleh kerana ketiadaan undang-undang yang khusus tentang penyalahgunaan internet. Dengan itu, para mahasiswa akan mengambil kesempatan untuk terlibat dalam gejala penyebaran fake news ini demi kepentingan diri sendiri maupun keseronokan mereka sahaja. Antara langkah mencegah fake news yang menggugat epistemologi ilmu dalam kalangan mahasiswa adalah melaporkan berita-berita palsu yang tersebar. Sudah terang lagi bersuluh, penyebaran fake news dalam kalangan mahasiswa semakin berleluasa disebabkan oleh penggunaan media sosial secara meluas. Hal ini demikian kerana media sosial merupakan salah satu platform yang memudahkan golongan mahasiswa untuk mendapatkan pelbagai info dengan kadar yang segera. Oleh itu, mereka hendaklah memainkan peranan yang penting dalam menyelesaikan masalah ini. Misalnya, mereka boleh melaporkan berita-berita palsu yang dimuat naik oleh pemilik akaun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Mereka boleh bekerjasama dengan menekan butang report yang tersedia di aplikasi-aplikasi tersebut. Kesannya, apabila ramai individu yang membuat laporan, pihak media sosial yang terlibat akan bertindak dengan menghapuskan berita palsu.
selain itu, cadangan yang kedua adalah menyemak sumber berita di portal yang dipercayai. Setiap kali menerima suatu berita, kita hendaklah memastikan sama ada sumber asal yang diperoleh adalah sahih ataupun tidak. Hal ini demikian kerana kebanyakan berita yang tersebar kepada orang ramai tidak mempunyai sumber yang dipercayai dan hanya mengandungi penipuan serta pernyataan-pernyataan yang mengundang provokatif antara dua pihak ataupun lebih. Laman seseorang yang dijadikan juga hendaklah diguna pakai dengan sebaik mungkin supaya masyarakat boleh mendapatkan rujukan dalam mengenal pasti kesahihan suatu berita yang tersebar. Tambahan lagi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) turut menyediakan laman web khas iaitu actually.my. Laman web ini diharapkan dapat digunakan sebagai tempat persinggahan orang ramai, terutama para mahasiswa dalam menyebar kesahihan sebuah berita yang diterima secara dalam talian. Memperbanyakkan kempen kesedaran kepada masyarakat. Pihak kerajaan bertanggungjawab dalam melaksanakan pelbagai usaha bagi mengatasi masalah fake news yang semakin berleluasa dalam kalangan mahasiswa. Antara kempen kesedaran yang boleh dijalankan adalah tidak pasti cara kongsi, klik dengan bijak dan sebagainya. Kempen kesedaran ini perlu dijalankan secara berkala agar output yang diperoleh dapat diterapkan dalam diri mahasiswa. Adanya pelaksanaan kempen kesedaran ini, golongan mahasiswa dapat membezakan berita-berita yang perlu dipercayai atau yang tidak perlu dipercayai oleh mereka. Mengadakan pelbagai program yang berfaedah. Golongan yang bertanggungjawab seperti golongan pendakwah, intelektual dan para media juga mempunyai tanggungjawab dalam mengatasi penularan berita palsu dalam kalangan mahasiswa. Mereka memainkan peranan penting dalam mendidik mahasiswa mengenai adab dan moral apabila menerima dan menyampaikan berita, di samping dapat meningkatkan tahap literasi media mereka. Program kesedaran yang melibatkan pendakwah, golongan intelektual dan pihak media berupaya menyampaikan peringatan dan ilmu dengan lebih meluas kerana dapat disertai oleh golongan mahasiswa daripada pelbagai universiti. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat menyukai hamba-Nya yang suka menjaga silaturahim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 36 menjelaskan, dan sembahlah